Salam sejahtera, nama saya Beatrice Niraja Ekol, nomor matriks D20191081087575. Saya merupakan pembentang ke-8. Pada bahagian saya akan membentangkan mengenai perbincangan objektif yang ketiga, yaitu menghuraikan peranan guru dalam mengurus bilik pembelajaran. Baiklah, guru memainkan peranan sebagai pembimbing, penyelaras atau facilitator. Peranan guru dalam menguruskan bilik pembelajaran bukan sahaja tertumpu pada pengurusan persekitaran pembelajaran yang kondusif, tetapi juga tentang pengurusan pentaksiran dan juga menguruskan sumber maklumat murid. Guru merupakan pengurus dalam bilik darjah kerana guru yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan, memimpin serta menilai para pelajar di bilik darjah. Peranan guru sebagai pengurus bilik darjah amat penting dalam pengurusan bilik darjah yang efisien. Menurut Good dan Brophy pada tahun 1994 dan Jones pada tahun 2004, kajian mendapati bahawa guru yang menjadikan pengurusan bilik darjah sebagai proses mewujudkan dan mengekalkan keberkesanan persekitaran pembelajaran akan cenderung untuk berjaya berbanding guru yang menekankan tugas sebagai guru disiplin dan pentadbir semata-mata. Baiklah, saya akan menghuraikan 4 peranan guru dalam mengurus bilik pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai perancang. Kejayaan guru sebagai pengajar bergantung kepada perancangan mengajarnya. Di dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, elemen-elemen seperti berikut perlulah dilaksanakan, yaitu objektif pembelajaran, bahan pelajaran, aktiviti penilaian, kemudahan dan susunan fisikal bilik darjah, aktiviti kumpulan, pemeringkatan isi pelajaran, strategi kaedah pengajaran, serta aktiviti PNP. Guru perlu merancang pembelajarannya secara sistematik sebelum memasuki bilik darjah atau bilik pembelajaran. Perancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru perlu menitik beratkan mengenai objektif pembelajaran dalam bilik darjah, isi pengajaran, bahan-bahan pengajaran yang digunakan serta pengurusan kemudahan. Kemahiran merancang oleh guru merupakan perkara penting dalam mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bagi menjamin keberkesanan dan kejayaan proses tersebut. Objektif pelajaran haruslah ditentukan semasa membuat perancangan pembelajaran. Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan kepada sasaran, sukatan pelajaran, pengetahuan sedia ada murid dan kebolehan murid. Nordin Tahir menggariskan beberapa ciri kemahiran merancang seperti berikut. Yang pertama, pengejaran efektif mempunyai objektif pelajaran eksplisit yang ditentukan berdasarkan sukatan pelajaran serta kebolehan murid-murid. Yang kedua, isi pelajaran dalam rancangan mengajar disusun dari mudah ke kompleks, bermakna, relevan dan menarik. Yang ketiga, rancangan mengajar harus memasukkan penggunaan alat bantu mengajar. Yang keempat, utamakan pendekatan berpusatkan murid. Yang kelima, rancangan mengajar harus disusun mengikut langkah yang lengkap. Dan yang keenam, strategi atau kaedah mengajar harus dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, yang kedua yaitu guru sebagai pengelola. Menurut Mulyana EZ 2010, tujuan utama mengajar ialah mewujudkan aktiviti pembelajaran. Sebagai pengelola pembelajaran, tugas guru adalah mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perjalanan proses pembelajaran. Hal ini bermakna keberkesanan pengajaran bergantung kepada kebolehan menggunakan kemahiran mengajar yang dinamik dan memudahkan aktiviti pembelajaran. Guru juga perlu menggunakan aktiviti pengajaran yang boleh merangsang dan menggerakkan murid-murid untuk belajar. Terdapat 2 fungsi utama pengajaran, yaitu merangsang pembelajaran dan mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan. Dalam bilik darjah, tugas pengajar adalah membekalkan motivasi untuk merangsang, menimbulkan dan menggerakkan murid untuk belajar.
Antara elemen pengurusan mengelola dengan pelbagai aktiviti pengurusan bilik darjah atau pembelajaran ialah: yang pertama, mengurus rutin bilik darjah; yang kedua, mengurus aktiviti murid-murid; yang ketiga, mengurus bahan pelajaran; yang keempat, mengurus disiplin bilik darjah; yang kelima, mengurus aktiviti kumpulan; yang keenam, mengurus keadaan fisikal dan kemudahan; dan yang ketujuh, mengurus aktiviti kemudahan. Guru berperanan mengurus rutin bilik darjah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rutin membawa maksud, pekerjaan, atau cara melakukan sesuatu yang telah menjadi kelaziman dan tidak berubah. Terdapat beberapa jenis rutin, yaitu rutin kelas, bukan akademik; rutin pergerakan murid; rutin pengurusan tugasan; rutin pembelajaran; dan rutin interaksi. Seterusnya, guru sebagai pengarah. Seorang guru perlu mempunyai kemahiran untuk mengarah murid. Menurut Ahmad Subki Miston dan Syed Ismail Syed Mustafa tahun 2011, guru perlu berupaya untuk mengarah murid menjawab soalan, mengarahkan murid untuk mendengar, membaca, dan mengira serta membentuk kumpulan. Guru juga perlu mewujudkan kemampuan untuk menguruskan tugas harian bilik darjah agar dipatuhi oleh murid seperti yang telah ditetapkan. Selain itu, guru juga perlu memastikan perjalanan aktiviti pembelajaran yang baik. Guru juga perlu memastikan murid-murid supaya mematuhi peraturan, disiplin bilik darjah, dan sebagainya. Menurut Mulyana EZ 2010, guru juga adalah sebagai pengarah pembelajaran atau Director of Learning. Hal ini bermakna guru sebagai pendamping pembelajaran bagi murid-murid adalah sangat penting agar potensi murid-murid dapat dikembangkan dengan sebaiknya. Yang keempat, guru sebagai pengawal. Kecekapan guru menjalankan tugas sebagai pengurus bilik darjah mewujudkan suasana sosio-emosi yang selesa, disiplin kelas yang baik, dan keadaan kelas yang kondusif dan sesuai untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mewujudkan suasana dan keadaan yang membolehkan murid-murid mengikut pelajaran tanpa sembarang gangguan. Begitu juga dalam mempersembahkan pengajaran, guru hendaklah dapat mengawal gerak-gerik murid-murid.